Apa mungkin sumbangan amanah ataupun keyakinan amanah untuk menyumbang besar bagi PH dalam PRU ke-15 nanti, Tuan? Okey, pertamanya terima kasih saya pengerusi, terima kasih pihak Sinar Harian atas jemputan. Tentang sumbangan ataupun peranan yang dimainkan oleh amanah ini ialah kita sentiasa membawa naratif yang jelas dalam pertembungan politik di negara kita. Ia bukan soal antara parti ataupun antara figure. Sebab kalau kita melihat antara parti, kita boleh tengok dalam 4 tahun terakhir ini, kadang-kadang parti itu bergabung dengan parti ini, kemudian dia bergaduh, kemudian bergabung balik sebagainya. Tetapi naratif yang kita sentiasa pertegaskan di peringkat amanah ialah kita bukan melawan parti-parti tertentu, tetapi kita melawan musuh yang jelas dalam politik kita, iaitu yang pertama politik wang. Yang keduanya soal pemusatan kuasa dalam negara kita, yang sebelum ini kita tengok zaman Datuk Najib sebagai Perdana Menteri yang tak ada orang boleh menghentikan skandal itu. Sehinggalah rakyat dalam PRU 14 yang mengundi untuk menjatuhkan dia. Kemudian yang ketiganya, kita juga melawan politik identiti yang menyebabkan kami dan parti sahabat lama daripada Bersatu berpisah. Kita sekata dalam soal pemusatan kuasa, kita sekata dalam soal politik wang, kita melawan. Dan saya juga akui, tetapi dari sudut politik identiti perkauman, kita mungkin berbeza dan perbezaan itu menyebabkan kita mengambil haluan yang berbeza. Dan sebagaimana yang saya terkejut bila Saudara Hafiz sebut tadi, 91% daripada pemuda UMNO muka baru. Saya menjangkakan bila muka baru ni sepatutnya kawan-kawan saya dalam pemuda UMNO ialah orang yang paling di hadapan melawan langkah syaratan. Kita huru-hara, politik kita kacau bilau. Legitimasi kepada sistem politik itu hancur kerana bila menang dalam pilihan raya, parti yang diberi mandat untuk memerintah telah mengkhianati. Dan pengkhianatan ini tak ada orang boleh terima. Sebagaimana kita tengok sekarang, dulu dia khianati kami dan baru-baru ni 12 menteri mengkhianati Perdana Menteri. Dan pengkhianat ini sekiranya tidak insaf dan taubat, dia akan terus. Dan dalam keluarga sendiri pun pengkhianatan itu suatu yang paling teruk dalam, kita boleh berdepan dengan musuh. Tetapi pengkhianat dalam kalangan kita ialah dia akan merosakkan segala-galanya. Dan saya dalam diri saya lah, bila Hafiz sebut tadi, saya rasa bila muka baru dalam BN, kita sepatutnya keras melawan. Dia langkah syaratan tidak akan berlaku sekiranya Barisan Nasional dan PAS tidak bersama-sama dalam langkah itu. Mungkin di pihak Pakatan Harapan melihat dan juga ada beberapa penyokong membawa isu-isu kluster mahkamah yang dibawa untuk terus-terusan menyalahkan dan juga menyerang UMNO BN, khususnya pimpinan Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga Datuk Seri Najib Razak. Cuma ada juga yang membangkitkan isu sewaktu pemerintahan PH ya, berkaitan tentang yang masih tidak selesai, masih dibangkitkan berkenaan isu juga kluster mahkamah yang kesnya itu diketepikan sebegitu saja, isu RUU Hudud dan juga isu ICET yang banyak dimainkan, dan juga ada yang menganggap sewaktu pemerintahan PH berlaku kacau bilau ataupun isu-isu perkauman yang masih lagi berbangkit. Kerisauan itu mungkin menjadi faktor-faktor yang akan menyebabkan penolakan kepada PH disebabkan ada satu kaum yang dominan yang tidak mahu perkara-perkara seperti itu berlaku. Apa mungkin pandangan daripada amanah berkenaan isu ini? Penilaian kepada sesebuah kerajaan dia harus dibuat apabila tempoh yang sepatutnya diberikan itu diberikan. Macam kita nak menilai seorang pelajar cemerlang ataupun tak cemerlang, dia ambil paper SPM umpamanya kan. Kalau 2 jam lah. Tapi kalau dia dah baru jawab 15 minit dan kita rampas kertas itu dan kita hukum dia gagal ataupun tak cemerlang, kita silap. Sama juga dalam kerajaan Pakatan Harapan, kita harus diberikan 5 tahun. Tetapi dalam tempoh 22 bulan, kerajaan dirampas, ahli parlimen mengkhianati dan kita suruh rakyat mengadili. Bagi saya itu tak adil. Tetapi kalau dibiarkan 5 tahun, saya percaya dalam isu tol, kita dah turunkan 18%. Saya yakin dalam 5 tahun, lebih banyak ataupun kita boleh mansuhkan. Begitu juga dalam soal, selalu disebut kerajaan Pakatan Harapan ini kencing, sebagainya lah. Tapi penilaian itu dibuat tempoh yang singkat, dalam masa yang sama, dihukum pada janji yang tak dibuat. Saya ambil contoh yang selalu disebut PTPTN. Betul lah dalam ceramah-ceramah ni, kita seronok nak berceramah, kita tak boleh ambil poin itu sebagai janji. Kita bukan harus tengok suci, kepada manifesto yang betul-betul. Kan? Jadi dalam manifesto kita tak janji untuk mansuhkan hutang PTPTN. Kita janji untuk senaraikan senarai hitam dan juga gaji ke 4,000. Itu kita baru hanya dapat 2,000.
Saya yakin kalau masa itu lebih lama kita boleh buat. Soal tentang kebimbangan, ancaman. Kalau kita tengok ancaman Pakatan Harapan kepada orang Melayu, saya tengok sekarang ni naratif itu dibuat dengan begitu jelas, khususnya oleh Parti PAS lah. Mereka dah tak boleh menjanjikan hudud dan syariat, maka sekarang ini mereka menggunakan Pakatan Harapan ini sebagai ancaman kepada orang Islam. DAP itu sebagai ancaman kepada orang Melayu. Tetapi dalam tempoh mereka jadi kerajaan, tak ada tindakan kepada DAP. Kalau betul mereka ancaman, tangkap. Ataupun haramkan DAP. Tetapi itu tidak berlaku kerana naratif mereka ialah menakut-nakutkan orang Melayu bahawa DAP itu sebagai musuh orang Melayu, orang Islam, sedangkan fakta dan hakikatnya DAP ialah parti yang berdaftar dalam negara kita. Dan kita tengok di Pulau Pinang, saya kalau turun ke Pulau Pinang ni, saya tengok orang Melayu Pulau Pinang badan berisi. Sebab kenyang, mereka hidup sejahtera di bawah di bawah DAP. Kita terus saja kepada Tuan Hasbi. Baru-baru ini kenyataan oleh digambarkan poster boy untuk PH Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mungkin akan menjadi calon Perdana Menteri bagi Pakatan Harapan kalau sekiranya memenangi PRU ke-15. InsyaAllah janjinya ialah untuk mengecilkan pimpinan jawatan menteri, timbalan menteri. Tidak seperti mana yang dibawa oleh pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan jumlah timbalan menteri dan menteri yang paling ramai dalam sejarah. Jadi tiba-tiba ada juga kenyataan 3 timbalan Perdana Menteri yang akan diwujudkan pejawatannya. Jadi tidakkah ia bercanggah kerana dalam usaha untuk mengecilkan pejawatan ada 30 jawatan timbalan Perdana Menteri yang ingin diwujudkan. Jadi ini menimbulkan persoalan kepada para pengundi, Tuan. Mesyuarat Majlis Presiden yang terakhir yang saya hadiri, perkara itu tak berbangkit. Jadi saya dengar tadi ada 3, ada 2. Saya ingat perkara itu perlu saya sahkan dulu. Yang sebetulnya ialah saya kena sahkan dulu. Belum, sebab dalam Pakatan Harapan ini yang final ialah Majlis Presiden. Kalau itu sekadar disebut oleh beliau, saya anggap mungkin satu cadangan. Selagi mana dia belum di-endorse oleh Majlis Presiden. Apapun saya ingat perkara itu perlu disemak dululah. Makanya persetujuan itu masih lagi belum settle atau belum valid di pihak pimpinan tertinggi Pakatan Harapan. Gambaran yang saya dapat belum ada satu keputusan. Tawaran untuk memenangi hati pengundi muda ini kerana ialah kita sedia maklum ditambah dengan ura-ura kerjasama dengan muda dan sebagainya, dan juga dengan ada beberapa pembaharuan yang akan dibawa oleh Pakatan Harapan untuk membawa Malaysia maju ke hadapan. Tidakkah masih lagi terpalit dengan isu 22 bulan Pakatan Harapan memerintah negara ini? Tidak banyak yang dilakukan, tidak banyak yang berubah. Malah ada perkara-perkara yang semakin buruk dan juga semakin parah. Jadi pengundi-pengundi menganalisis perkara ini, perbandingan tentang janji yang hanya tinggal janji, Tuan. Dia sebenarnya bukan tak banyak dilakukan, tetapi mungkin ada kelemahan dari sudut penerangan itu. Saya ambil contoh dalam landscape politik kita, PRU 15. Sebelum ini, pengundi muda bukanlah pengundi yang terbesar, tetapi dalam PRU 15, 58% pengundi ialah yang berumur bawah 40 tahun. Dan ianya disumbangkan oleh kelulusan ataupun usaha Pakatan Harapan dalam isu undi 18. 60 tahun kita berada di bawah Barisan Nasional, itu tak pernah diperjuangkan. Tetapi dalam masa tak sampai setahun, kita memerintah, kita beri kepercayaan kepada pengundi 18 hingga 20 tahun untuk turut sama memilih. Dan itu sebenarnya bukanlah perkara yang baru kerana di negara-negara yang lebih mundur daripada kita dah pun dilaksanakan. Di Pakistan, di India, 80-an mereka dah 18 tahun. Dan kalau kita tengok dalam Akta Umur Dewasa 1971, Akta 21, jelas bahawa umur 18 tahun dah boleh di-charge di mahkamah. Kalau membunuh, dia boleh dihukum bunuh. Dia boleh sign agreement, dia boleh beli dia boleh kahwin, boleh kerja dan sebagainya. Dan Pakatan Harapan, bila kita dapat mandat, kita beri mandat itu kepada orang muda. Dan ini bagi saya satu perkara yang besar, yang tak pernah saya dengar lah baik dalam PAS ataupun dalam PAS dulu waktu saya dalam Pemuda PAS pun kita mengangkat isu ini, tetapi kita realisasikan dalam masa Pakatan Harapan memerintah. Tetapi kita tidak terlalu orang kata mengwar-warkan perkara itu, tapi ianya satu benda yang besar. Bayangkan pilihan raya di depan ini, pengundi muda ialah penentu. Dalam pilihan raya yang lepas, kalau kita tengok dalam parlimen kita umpamanya daripada 222 di parlimen, saya ingat yang bawah 40 tahun hanya 12, bawah 30 tahun hanya 2 orang. Kalau kita ikut orang kata proporsional pada pengundi ni, sepatutnya separuh daripada
ahli parlimen yang kita pilih mestilah daripada orang muda. Dan saya melihat umpamanya dalam Pakatan Harapan dan parti saya, sebahagian besar daripada ahli parlimen yang sebelum ini akan melepaskan tak bertanding ataupun mungkin bertanding di kerusi lain, dan muka baru akan diketengahkan oleh amanah. Begitu juga kalau tuan-tuan dengar dalam sehari dua ni, YB Khalid Samad menang majoriti 30,000. Beliau sanggup meninggalkan kerusi dia dan pergi ke kerusi yang lebih susah. Ini bagi saya satu lonjakan yang besar yang dibuat oleh Pakatan Harapan dan amanah untuk mengiktiraf orang muda dalam negara kita. Jadi melompat kawasan itu, apakah ia akan merisikokan calon ataupun parti itu sendiri, tuan? Risiko tetap ada, tetapi dari sudut untuk kita buka ruang, bila dia tinggalkan, maksudnya di tempat yang selamat itu akan ada tokoh baru akan muncul. Jadi kita akan bertambah daripada seorang pemimpin di parlimen, kalau dia menang di Titiwangsa lah, akan ada 2 tokoh. Ini saya ingat satu pengupayaan ataupun satu kepercayaan yang diberikan kepada muka baru. Sekaligus kita nak ubah landscape politik kita kepada wajah yang lebih segar, lebih bertenaga dan boleh menarik orang-orang muda yang kita sebut sebagai bosan ataupun fatigue tadi. Berapa kerusi amanah akan tandingi untuk PRU nanti? Setakat saya gambaran yang saya dapat sekitar 55 kerusi parlimen. InsyaAllah kita nantikan bagaimana prestasi untuk amanah ataupun seterusnya kepada Pakatan Harapan. Okey, Tuan Azmi, tawaran daripada amanah juga mungkin dikatakan tadi bertanding lebih kurang 50 lebih kerusi. Jadi di 50 lebih kerusi ini, apakah tawaran-tawaran khusus kepada di peringkat akar umbi dan juga tawaran-tawaran di peringkat nasional, Tuan? Okey, dari tawaran yang digariskan, untuk kali ini kita tidak akan ulangi lagi lah buat sehingga satu buku. Sebab kadang-kadang bila buat satu buku ni kita tak sempat nak semak. Yang merangka itu mungkin tidak sama idealism dengan kita. Dan terbukti pun dia keluar daripada Pakatan Harapan. Dan kita perlu bertanggungjawab atas manifesto itu. Untuk kali ini, kita hanya gariskan saya ingat dalam 54 poin sahaja yang penting. Dan sebahagian besar itu, separuh daripadanya ialah untuk anak muda. Yang Saudara Kamil sebutkan tadi soal ekonomi gig, kita antaranya umpamanya kita nak wujudkan satu badan kawal selia kepada kita punya e-hailer, dan sebagainya. Kemudian kita juga akan mengusahakan soal insurans ataupun takaful berkelompok. Sebab mereka ni tak dilindungi oleh Akta Buruh. Mereka kalau kemalangan sebagainya, kalau ada insurans yang berkelompok itu akan lebih terjamin keselamatan. Sudah ada di bawah PKSO? Tidak. P-Hailer tidak. Mereka tidak berada di bawah Akta Buruh. Jadi sebab itu perlu kita beri tumpuan kepada kelompok ini. Dan begitu juga dalam soal kad belia yang saya ingat akan diumumkan pada 30 lah. Cuma saya boleh sebut secara sepintas lalu begitu. Separuh ialah untuk anak muda. Dan dalam memberikan tawaran ini, saya ingat yang lebih besar daripada tawaran program ini ialah sistem yang kita nak tawarkan kepada rakyat. Bagi rakyat, sebagai warga negara, kita ada 2 benda yang saya ingat yang sangat berharga. Kita ada negara, Malaysia. Tetapi kalau hanya ada negara yang ada sumber bumi dan sebagainya, kalau tak ada sistem yang baik untuk mentadbir negara, kita juga tidak akan ke mana. Kita boleh tengok umpamanya negara-negara di Afrika, negara Libya, negara-negara di Arab sebagainya, mereka masih bergelut mencari sistem yang terbaik. Demokrasi ke ataupun monarki ke, kita dah ada sistem yang baik. Tetapi sistem ini harus diperbaiki. Saya tengok macam umpamanya di Indonesia. Mereka ambil demokrasi, tetapi era Soeharto dengan era Orde Baru itu berbeza. Dan peralihan antara satu era dengan satu era itu bukan memakan hanya tenaga ataupun wang ringgit. Dia memakan nyawa. Umpamanya kes tragedi Gestapo tahun 65. General dibunuh dan sebagainya. Dan daripada zaman Orde Baru, Soeharto kepada zaman demokrasi sekarang ini juga memakan korban yang banyak daripada orang muda yang mati, terbunuh, demonstrasi dan sebagainya. Dan kalau kita tengok, kalau kita nak banding kita dengan Soeharto dia sudah mencapai tahap beras yang cukup untuk rakyat dia. Ataupun istilahnya swasembada. Kita belum. Kita baru 65% beras kita. Kita terpaksa import. Jadi tetapi sistem mereka itu sentiasa berubah dan sekarang ini rasuah mereka semakin kurang. Masyarakat global semakin yakin dengan mereka, tetapi kita, walaupun mungkin sahabat saya kurang bersetuju untuk diulang-ulang soal penyamun, sakau dan sebagainya, tapi itu benda real. Kita masih kena bayar faedah 1MDB setahun 1.57 bilion.
Kalau UMNO boleh bayar, okey kita stop sebut penyamun penyakau. Tapi itu masih kita perlu bayar dan hutang 1MDB masih 40 bilion yang perlu ditanggung bukan setakat oleh kita anak muda. Jual handbag. Tetapi juga anak-anak kita yang belum lahir lagi. Mereka akan bayar. Mereka akan tanggung. Jadi sebab itu dalam soal naratif kita untuk anak muda, kita harus bina satu sistem yang mana orang-orang yang nak buat kerosakan ataupun rasuah ini boleh dihalang. Okay. Kalau kita imbau macam saudara Ashraf sebut tadi, zaman Tun Razak. Kalau kita tengok Tun Razak apabila diberikan kuasa mutlak kepada dia memimpin Mageran. Beliau apabila keadaan kembali okey, dia terus kembalikan kepada sistem demokrasi berparlimen. Boleh saja untuk dia terus dengan Mageran. Tetapi dengan pemusatan kuasa yang mutlak, dia akan mengundang kepada penyalahgunaan kuasa yang juga mutlak yang tak boleh dikawal oleh sesiapa. Dan kalau kita tengok ucapan Datuk Najib, dia kata kita mahu Barisan Nasional yang berkuasa mutlak. Jadi ini jelas membimbangkan kita. Bukan soal kita tak suka pada BN, tetapi kita bimbang ada parti yang presiden, kalau dia jadi Perdana Menteri, tak ada orang boleh halang untuk dia buat rasuah yang sebagaimana dah terbukti dalam insiden kes 1MDB. Cash is king. Ya, cash is king. Jadi macam Ashraf sebut tadi, soal kita nak beri ganjaran kepada penyokong harus jadi rekod kepada rakyat bahawa Pakatan Harapan mengurangkan pemusatan kuasa. Yang jelas, bila kuasa ataupun agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri, saya ingat lebih kurang ada 90 agensi, dikurangkan tinggal 25. Dan jawatan-jawatan mengarut, penasihat bertaraf menteri, duta khas bertaraf menteri ke China, India, yang semata-mata nak bagi jawatan bergaji menteri kepada orang-orang yang dah pencen politik, itu dihapuskan sama sekali. Dan even DAP mendesak untuk ada satu jawatan untuk pengerusi Tan Kok Wai. Didesak, dirayu. Kita hanya bagi duta khas bukan bertaraf menteri. Biasa, jawatan biasa. Tetapi hak lain langsung kita tak entertain. Penasihat ke pejabat isteri Perdana Menteri semua itu tidak diwujudkan dan itu sebenarnya suatu jelas satu reform yang walaupun Pakatan Harapan itu hari bukanlah Pakatan Harapan yang solid sebagaimana sekarang, tetapi at least agenda reform itu telah pun dimulakan. Dan walaupun kita kenal Tun Mahathir ini sebagai orang yang kuat dari sudut nak centralize kuasa, tetapi oleh sebab beliau menjadi Perdana Menteri bawah Pakatan Harapan, perubahan itu telah beliau laksanakan. Bayangkan, sekarang ini kelompok Azmin Ali sudah tak berada bersama dengan kita. Kelompok bangsawan, rakan-rakan yang tidak bersama dengan kita juga sudah tinggalkan Pakatan Harapan. Dan Pakatan Harapan yang ada sekarang ini benar-benar Pakatan Harapan yang genuine dengan agenda reform, yang benar mahu membina satu sistem yang selamat untuk orang muda, untuk generasi akan datang, yang tak akan membenarkan kuasa dan jawatan itu digunakan untuk menternak rasuah ataupun penyelewengan daripada berlaku. Itu saya ingat yang paling penting. Soal kita umum Perdana Menteri ini, ya teknikal. Kalau dulu, kalau kita tak umum, orang mungkin keliru. Dan sekarang ini kita umum hanya ada satu Perdana Menteri. Tak ada dia akan PAS ke, dia 5 bulan ke 2 bulan yang menyebabkan rakyat fed up. Jadi saya ingat apa yang ditawarkan oleh Pakatan Harapan ini benar-benar berpaksikan kepada rakyat, khususnya orang muda yang menjadi pengundi terbesar dalam pilihan raya yang akan datang. Saya cukup yakin bahawa orang muda sebenarnya tidak letih. Calon TPM DPH siapa agaknya? Belum diputuskan. Okey. Belum baik, diputuskan. kita pun nanti namanya mungkin mungkin orang muda. Okey.